guys, it's me, Alex, and this is my channel, Alex Storytime. I welcome you to hear my story, and I hope you like it. Enjoy! Oops, tunggu dulu kawan-kawan. Sebelum mula, sudahlah tekan tombol subscribe, share, dan like. Saya sangat hargai kebaikan kamu. Terima kasih. Cerita seram yang saya ingin kongsikan pada hari ini ialah cerita yang bertajuk Dom Kilat. Kali ini kisah tentang Dom Kilat. Untuk pengetahuan semua, ni dom dekat blok A, iaitu blok lelaki. Dom ni masih digunakan untuk penginapan para aspura. Dom ni mungkin masih digunakan, tetapi terdapat banyak pantang larang yang perlu dijaga. Sebelum korang tahu pantang larang yang perlu dijaga, bacalah sikit kisah macam mana pantang larang ini boleh berlaku. Okey, dikenalkan 8 orang putera yang pernah tinggal di dom tersebut. Sebelum pantang larang itu muncul, Firdaus, iaitu ketua dom, Faris, Bob, Is, Iskandar, Helmi, Adam dan Kai. Semua nama di atas tu adalah atlet rugby sekolah di. Sini dia kata, diorang memang kacak-kacak, sado-sado, bijak-bijak. Tapi ada kisah di sebaliknya yang menyebabkan kematian 3 putera di atas, iaitu Abang Helmi, Abang Adam dan Abang Kai. Seperti semua orang tahu, orang Melayu memang tak boleh hidup tanpa resis. Berpuak-puak, dan puak di atas 5 dan 3. Firdaus, Faris, Bob, Is dan Iskandar memang sekepala, tetapi tidak dengan Helmi, Adam dan Hai. Ada saja salah yang cari mereka berlima untuk alasan memukul, menerajang mereka. Yang ditahu, selalu yang paling teruk kena adalah Abang Hai. Mereka memang tak puas hati dengan Abang Kai. Dengki, dendam, sabotaj, semua mereka bertiga kena. Setakat kena cucu dengan puntung rokok tu, buli paling ringan yang mereka pernah kena. Banyak lagi yang lagi teruk. Antara sebab dengki, dendam adalah punca kekalahan dalam perlawanan friendly permainan rugby yang menyebabkan maruah pasukan mereka jatuh. Mereka menuduh yang kononnya mereka bertiga lah punca kekalahan dalam permainan tersebut. Disebabkan malu dengan kekalahan, mereka berlima membuli bagi kepuasan ego yang tercalar. Suatu hari, mereka berlima kononnya nak berbaik balik dengan mereka bertiga, dan Firdaus nak belanja makan di suatu warung yang terpencil sambil tengok bola. Mereka telah berborak sehingga larut malam. Saat Adam dan Hai pulang, mereka membawa Helmi ke rumah usang yang terbiar. Katanya nak tunjuk sesuatu yang hanya Helmi saja yang perlu tahu, bukan Adam dan Hai. Tapi sampai sahaja di situ, mereka menutup muka Helmi menggunakan plastik hitam dan mengikat tangan Helmi ketat sehingga Helmi tidak dapat mempertahankan dirinya. Ikatan plastik yang ketat menyebabkan dia tidak boleh bernafas dengan baik. Kematian Helmi disorak gembira dengan tawa syaitan durjana. Tiada sedikit pun rasa bersalah di hati hitam milik mereka berlima. Kehilangan Helmi mengundang persoalan kepada orang di sekelilingnya. Ibu bapa Helmi menyalahkan Adam dan Hai setelah dihasut oleh Bob yang mengatakan punca kehilangan Helmi disebabkan mereka berdua. Disebabkan tuduhan tersebut, mereka berdua dipulaukan. Tidak sahaja para pelajar, malah para guru juga turut mengabaikan mereka. Sebulan sudah berlalu. Kehilangan Helmi masih menjadi buahan mulut orang. Strategi kedua telah dibina oleh mereka berlima untuk menyingkirkan lagi seorang ahli dom mereka. Is telah menipu Adam dengan mengatakan bahawa dia menyesal berkawan dengan pembuli tersebut dan mengaku telah membunuh Helmi. Adam terkejut. Is memaksa Adam merahsiakan pembunuhan mereka dan berjanji akan menunjukkan tempat mayat Helmi dibiarkan. Hari Rabu malam Khamis, Is membawa Adam ke sebuah hutan terpencil. Katanya, di situ mayat Helmi dibuang. Saat Adam mencari mayat rakannya, Firdaus, Faris, Bob dan Iskandar masing-masing muncul dengan tangan memegang kayu baseball. Hayunan kayu baseball pada badan Adam yang tak berhenti membuat Adam berdarah dan akhirnya jatuh pengsan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya di situ.
Berita kematiannya disorok dengan gembiranya. Mereka yang berhati gelap merasa bangga dan meraihkan dengan tegukan air kencing setan. Cuti Sam telah berlalu. Tiada kabar berita dari Adam membuatkan Hai berasa risau. Adam dikatakan telah lari dari rumah seminggu sebelum cuti Sam bermula. Dan sehingga kini, tiada siapa yang tahu bahwa Adam dan Helmi telah dibunuh oleh syaitan yang bertopengkan manusia. Di hutan yang menjadi saksi pembunuhan Adam, Iskandar telah menggali lubang untuk menjerat Hai. Hai telah dipaksa meminum air yang telah diisi ubat oleh mereka. Semasa Hai bangun dari pengsan, dia mendapati dirinya telah diikat dan berada di hutan yang tidak dapat dikenal pasti, dan kelihatan lelaki bertopeng seramai 5 orang. Hai telah ditumbuk, ditendang dan diketuk dengan penukul, sampailah hati mereka berlima puas. Hai dicampak ke dalam lubang yang digali oleh Iskandar. Berkali-kali dia mohon dan merayu agar melepaskan dan menyelamatkan mereka. Tetapi bila hati yang berlubang, rayuan diendahkan. Topeng dibuka menunjukkan rupa mereka berlima yang sebenarnya tanpa rasa gerun atau takut malah ketawa seperti jenaka yang kelakar. Hai ditanam hidup-hidup, tanpa kesan, tanpa jejak. Mereka meninggalkan kawasan tersebut dengan hati yang puas dengan perkara yang terkutuk itu. Setahun berlalu, pelajar baru diterima masuk di sekolah. Kehilangan Helmi, Adam, dan Hai kini tidak lagi menjadi bualan. Mereka berlima menjalani kehidupan seperti biasa sehinggalah suatu hari. Faris bermimpi perkara yang tidak elok pasal mereka bertiga. Diceritakan kepada rakan-rakannya, tetapi tiada yang percaya. Dia jumpa dengan guru, ustadz, tiada satu pun yang berjaya buat dia tenang sehinggalah didapati dia menghilangkan diri. Selepas seminggu berlalu, berita dikejutkan dengan perjumpaan mayat Faris di rumahnya sendiri akibat bunuh diri. Ramai tertanya, kenapa? Saat semua risau, mereka berempat seperti tidak kisah, seperti bukan kawan. Akhirnya, mereka berlima mati satu persatu. Sebab semuanya sama, mati akibat bunuh diri dengan berbagai gaya. Gantung diri, telan racun, tikam perut, sedut gas dan melemaskan diri. Ramai terkejut kerana perkara ini jadi secara mendadak. Ni, dia nak kenalkan watak baru, Amar Ashraf. Dia anak yang telah dididik kerana keupayaannya yang sama dengan saya. Hijab yang terbuka. Tapi senior kata dia ni lebih istimewa. Dia dapat berhubung dua alam. Nak pendekkan cerita, dia telah berhubung dengan Helmi, Adam, malah dengan Kai. Pada mulanya, dia diganggu. Dan apabila dia memaksa diri untuk bertanya, kenapa roh mereka masih di sini? Cerita yang mengejutkan itu membuatkan dia berasa sangat simpati dengan mereka. Amar telah memaksa guru disiplin membuat laporan polis tentang kematian mereka. Biasalah, mula-mula siapa yang nak percaya. Lepas didesak akhirnya, guru disiplin tersebut membuat laporan. Amar dipaksa cerita semua benda di balai. Seperti dirasuk, Amar sekejap berkelakuan seperti Helmi dan menceritakan semuanya. Sekejap menjadi Adam, meluahkan kesakitannya. Dan akhirnya menjadi Hai, meluahkan kesengsaraannya di dalam tempat yang gelap. Perkelakuan Amar dikatakan memang itu mereka. Mula-mula Helmi, Amar telah menunjukkan rumah usang yang menjadi tempat dia menghembuskan nafas yang terakhir. Adam berada di dalam badan Amar, telah menunjukkan hutan yang mayatnya dibuang dan kayu baseball yang ada kesandarannya di situ. Tanah yang berwarna merah digali. Kelihatan muka tenang Hai saat digali. Badan Hai berlumuran dengan darah. Kaki, tangan serta jarinya patah. Lebam yang sangat teruk. Bekas-bekas puntung rokok yang banyak. Bukti pembulian yang kejam sebelum ditanam hidup-hidup. Mereka telah dikebumikan dengan selamat. Sejak itu, tiada lagi Amar yang menjadi Hilmi, Adam atau Hai. Amar ada mengatakan bahawa roh Firdaus dan konco-konconya tidak tenang dan berkeliaran di dalam dom kilat. Ada pantang larang yang Amar telah bagi dan sampai sekarang masih diterapkan. Antaranya, larangan mana-mana pelajar baru yang menetap di situ yang bernama Hai, Helmi atau Adam, jangan budak rugby. Jangan keluar dari dom start pukul 2 pagi sehingga 4 pagi melainkan kecemasan seperti kebakaran dan banyak lagi yang Amar bagi tahu.
Pada mulanya, memang Di tak percaya langsung, tapi sampailah Di nampak dengan mata kepala sendiri. Dekat blok E, ada lelaki sado-sado melayang-layang dekat keliling blok tu. Time Di keluar nak ke tandas. Bukan Di seorang je yang nampak time tu. Kawan Di yang teman Di pun nampak. Kita orang tak pernah berani lalu mana-mana kawasan blok A, B, C maupun F. Sebab masing-masing ada sejarah dom yang tak boleh dilupakan. Satu hari itu, Di ada kelas tambahan malam-malam. Habis hampir pukul 1.30 pagi. Di dan kawan-kawan lalu dekat kawasan blok A sebab paling dekat dan mengantuk gila. Masa Di lalu, Di dengar ketawa mengilai milik lelaki. Seram weh. Di nampak benda melayang. Di nampak yang kemungkinan tu adalah Firdaus, tengah gantung diri dekat luar blok. Kawan Di pula ternampak macam ada orang tengah merana mulut berbui-bui. Sejak itu, kami bertaubat lalu situ. Sanggup lalu jauh dari lalu blok A. Di pernah lalu blok B dan juga blok C. Semua ada cerita sendiri. Okey, bye.